Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan di kesempatan kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari Malaysia. Sebuah video yang menanggapi tentang pendapat dari Profesor Malaysia yang menurut saya ini adalah Profesor Cocokologi, ya. Mungkin nggak tahu ya profesor ini mengambil referensinya dari mana. Cara ngomongnya juga menggebu-gebu ya, seolah-olah ini memang benar-benar teori yang benar, ya. Dan hal ini pun ditanggapi oleh orang Malaysia sendiri, teman-teman. Dan beliau ini membahas tentang bahasa Hebrew, itu bukan bahasa Ibrani. Terus membahas lagi nanti ada membahas bahasa yang digunakan Nabi Sulaiman. Oke, seperti apa? Kita akan coba lihat dulu ya. Profesor yang cocokologi ini ya ditanggapi sama orang Malaysia. Bahasa Hebrew bukan bahasa Ibron. Itu Ain. Kalau dia kata translation daripada Ibrani, tak tepat. Sebagai seorang yang berkaji ahli bahasa, itu masalah berlaku di kawasan sebenarnya. Masalah yang sama juga berlaku di kawasan sebelah India. Yang mengatakan bila kita baca dalam catatan daripada Google, mengatakan India ni bahasa Sanskrit adalah 6000 BC. Bahasa Sanskrit 1500 BC. Setahu saya lah, berdasarkan catatan yang saya baca dalam buku-buku ini, bahasa Sanskrit adalah terdiri daripada jalur bahasa Latin. Bahasa Latin, the first Latin alphabet created or invented by Phoenician. Orang Phoenician yang buat. Yang Phoenician yang duk mari tu. Justru kita dapati bahasa Batak, bahasa tulisan Batak, tulisan rencong. Ini tulisan Batak. Ni, saya duk kaji ni. Tulisan Batak ini. Ini buku Jerman. Ini buku dalam tulisan Netherlands, dalam Belanda. Ini Jerman. Tulisan Batak ya. Ya. Bahasa-bahasa ini merupakan bahasa yang terhasil daripada Phoenician. Dia bukan kategori bahasa simetik. Justru kita dapati rencong. Rencong dia tulisannya daripada Phoenician. Mengikut Shahroda dalam kitabnya dan begitu M. Jasper dan beberapa yang lain lagi. Saya ada baca itu semua. Itu kajian saya. Bahawasanya tulisan-tulisan ini sudah ada semenjak 700 BC. Baik, kita dapat lihat dalam video yang kita saksikan sebentar tadi, Profesor Dr. Soleha Yaakob menyatakan bahawa bahasa Hebrew bukan bahasa Ibrani. Pada saya ini satu pernyataan yang sangat aneh kerana ia hanya dua nama yang berbeza untuk merujuk pada satu bahasa yang sama. Dan benda ni saya rasa tak perlu dibangkitkan kerana benda ni biasa dan benda ni juga berlaku pada bahasa-bahasa yang lain. Satu bahasa dirujuk dengan pelbagai nama. Antaranya, kalau contoh yang paling mudah saya boleh berikan adalah bahasa Belanda. Kita orang Melayu yang betul-betul dalam bahasa Melayu memanggil bahasa Belanda dengan istilah bahasa Belanda. Tapi orang yang betul-betul dalam bahasa Inggeris pula memanggil bahasa Belanda dengan istilah Dutch. Dutch. Dan ya. orang Arab memanggil Hollandia. Sebenarnya bahasanya sama. Jadi, ya. Benda ini bukan satu perkara yang perlu dibangkitkan lah. Dan beliau ada menyatakan tentang huruf Ain. Huruf bahasa Ibrani menggunakan huruf Ain. Dan bahasa Hebrew tidak ada huruf Ain di situ. Saya rasa ini satu penghujahan yang agak lemah untuk menyatakan ini dua bahasa yang berbeza, kerana satu perkara, saya rasa Prof. Soleha sebagai orang yang mengkaji bahasa sepatutnya lebih mengetahui perkara ini, bahawa setengah bunyi tidak wujud di dalam setengah bahasa yang lain. Contohnya macam kita ambil spesifik contoh Ain yang beliau bangkitkan tu, huruf Ain sendiri dia adalah satu, kita kata satu bunyi yang dia wujud di dalam bahasa-bahasa Semitik seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Jadi dia ada bunyi Ain. Bunyi Ain ni adalah bunyi kita kata di kerongkong, bunyi pharyngeal. Tetapi bunyi ini tidak wujud dalam setengah bahasa yang lain, antaranya bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Yunani. Bunyi ini tidak muncul di dalam bahasa mereka. Jadi saya rasa untuk mengutarakan tentang bunyi huruf Ain ni adalah satu penghujahan yang lemah lah untuk menyatakan bahawa ini dua bahasa yang berbeza. Dan inilah yang saya rasa satu perkara yang aneh lah untuk beliau
menyatakan perkara ini kepada umum. Okey, tadi Amirul ada sebut perbezaan ataupun persamaan bahasa Dutch dengan bahasa Belanda dan Holanda. Boleh tak Amirul bagi lagi beberapa contoh bahasa yang memiliki pelbagai nama? Okey, selain daripada bahasa Belanda, kita juga ada contoh bahasa Sepanyol. Okey, bahasa Sepanyol, orang Melayu yang betul-betul dalam bahasa Melayu memanggil bahasa Sepanyol dengan istilah Sepanyol. Tapi orang yang betul-betul dalam bahasa Inggeris memanggil bahasa Sepanyol dengan nama Spanish. Dan orang Arab memanggil dengan Isbania. Dan ia tetaplah bahasa yang sama. Ia bahasa yang sama. Masuk akal, jadi teman-teman, tak ya. perlu dibeza-bezakan. Masuk akal. Kalau macam contoh bahasa Jepun contohnya, kita memanggil bahasa Jepun, tetapi orang Jepun sendiri memanggil bahasa Jepun dengan istilah Nihongo. Padahal Jadi, satu ini bahasa. satu perkara yang saya rasa tidak sepatutnya dibangkitkan lah. Ini satu isu yang kita nampak hanya menimbulkan kekeliruan kepada dunia keilmuan, kepada masyarakat, kan, terutamanya apabila beliau bercakap kepada masyarakat awam. Benda ni hanya menimbulkan kekeliruan untuk orang lebih memahami perkara yang sebenar. Oke, teman-teman ya, demikian ya tanggapan ya dari orang Malaysia tentang seorang profesor ahli bahasa yang mengatakan bahwasanya bahasa Hebrew ya dan Ibrani itu berbeda. Sebenarnya ini menurut orang Malaysia ini adalah satu bahasa yang dipergunakan oleh orang Israel, teman-teman ya. Dan Hebrew ini adalah sebutan buat orang Israel dan sedangkan Ibrani ini sebutan bahasa itu dari orang Arab ya. Sebenarnya bahasanya sama, teman-teman ya. Dan tanggapan dari orang Malaysia ini sangat logis banget, teman-teman ya. Sangat logis ketika kita melihat sebutan bahasa ya. Misalkan bahasa Belanda disebutnya kita menyebutnya adalah bahasa Belanda. Orang Inggris menyebutnya Dutch. Itu adalah mengacu pada satu bahasa, yaitu bahasa Belanda itu sendiri. Dan ini ada tanggapan lagi dari orang Malaysia juga ya. Dan profesor ini membahas tentang tulisan zaman Nabi Sulaiman ya. Oke, kita akan coba lihat kembali, teman-teman ya, seperti apa videonya dan tanggapannya. Satu hantaran di Facebook yang menyatakan bahawa dia menunjukkan satu gambar berisi satu jenis tulisan dan beliau menyatakan bahawa tulisan tersebut adalah tulisan dipercayai tulisan zaman Nabi Sulaiman. Jadi ini adalah satu perkara yang saya lihat satu pernyataan yang sangat pelik lah. Kerana tulisan yang Profesor beliau tampilkan Sosiologi di Facebook beliau itu adalah satu tulisan bahasa Suryani yang dikenali sebagai tulisan serta. Dan saya ada satu dokumen kat sini yang menggunakan tulisan serta tu. Jadi ini adalah New Testament ataupun perjanjian baharu yang di dalam bahasa Suryani dan dia menggunakan teks tulisan serta. Jadi tulisan serta ni satu tulisan yang menurut Institut Bahasa Suryani Beit Marduto, dia menyatakan tulisan serta ni adalah satu tulisan yang berasal daripada kurun digunakan pada kurun ke-8 Masihi. Dan kalau kita tengok sejarah, sebenarnya tulisan serta ni adalah satu tulisan yang agak baharu. Dia hanya muncul selepas daripada tulisan Estrangela, yang mana tulisan Estrangela ini sendiri tidak pernah wujud pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman Nabi Isa mereka menggunakan tulisan Herodian. Jadi apabila Prof. Dr. Solehan menyatakan bahawa tulisan yang ditampilkan di Facebook beliau ni, yang mana tulisan itu adalah tulisan serta, dan beliau nyatakan bahawa itu adalah tulisan zaman dipercayai tulisan zaman Nabi Sulaiman. Jadi saya merasakan itu satu kesalahan fakta yang sangat fatal lah, kerana tulisan itu bahkan belum wujud ketika zaman Nabi Isa halu dia Profesor halu kurang dalam, kalau kata daripada kurun ke-8 pada hari ini mungkin kurang dalam lebih kurang baru 1000 tahun macam tu umur tulisan ni. Jadi tak bolehlah kita nak kata ia adalah satu tulisan yang berasal daripada zaman Nabi Sulaiman, kerana tulisan itu tidak wujud bahkan daripada zaman Nabi Isa alaihissalam sendiri tulisan itu masih belum wujud.
Jadinya ini satu perkara yang aneh dan sangat-sangat perlu untuk diteliti semula lah. Oke, teman-teman ya, demikian ya tanggapan dari Profesor Malaysia, yaitu Profesor Soleha. Memang kalau penyampaiannya itu sangat menggebu-gebu ya, dan dia selalu mengiyai apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi teorinya. Dan kali ini dia itu bisa memastikan ya, membuat satu teori. Hal ini dibantahkan oleh orang Malaysia ini karena di argumennya bahwasanya bahasa ini belum ada, teman-teman ya, di zaman Nabi Sulaiman. Jadi masuk akal juga, teman-teman ya, tanggapan dari orang Malaysia ini. Memang kalau kita melihat ya, profesor Malaysia itu kalau menyampaikan teori pendapatnya itu selalu menggebu-gebu ya, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan apa yang disampaikan ya, dan ternyata banyak menimbulkan hal-hal yang kontroversi dari orang-orang yang tidak sependapat tentunya. Dan menurut teman-teman bagaimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.